Hai, Assalamualaikum. Ada bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi, untuk video kali ini, kita berada pada topik tingkatan 4, bab yang ketiga, iaitu konflik dunia dan juga pendudukan Jepun di dalam negara kita. Alright? Dan fokus untuk video kali ini, kita masih lagi pada subtopik 3.2, iaitu Perang Dunia Pertama. Alright? So, di bahagian yang pertama, kita dah belajar tentang faktor Perang Dunia Pertama. Kita dah belajar tentang macam mana boleh terjadinya Perang Dunia Pertama. Apa reason dia? Apa sebabnya? Sehingga boleh meletus Perang Dunia Pertama. Kita ada pembunuhan putera Austria-Hungary. Kita ada pakatan ketenteraan. Kita ada persaingan imperialisme. Dan buat sesiapa yang nak tengok video berkaitan dengan faktor Perang Dunia Pertama, boleh check out video saya yang sebelum ini, Perang Dunia Pertama di bahagian yang pertama. Alright? Jadi untuk bahagian yang kedua ini, kita nak tengok elemen yang kedua bila kita belajar tentang Perang Dunia Pertama, iaitu kita nak tengok tentang bagaimanakah peristiwa perang itu berlaku. Dia bermula macam mana, lepas tu macam mana, lepas tu macam mana, dan berakhir bagaimana. Itu yang kita nak tengok dalam video yang kali ini. Alright? So, bila kita belajar di hujung faktor Perang Dunia Pertama, kita tahu Perang Dunia Pertama tercetus bila berlaku pembunuhan putera Austria-Hungary sebab dibunuh oleh seorang pemuda atau pembunuh upahan daripada Serbia. Jadi peristiwa Perang Dunia Pertama bermula dengan Austria-Hungary berperang dengan Serbia dan Austria-Hungary mendapat sokongan daripada Serbia. So, saya bezakan warna negara, orang kata setiap negara mengikut warna. Warna merah adalah kuasa tengah, warna biru adalah pakatan bertiga. Jadi, apa yang berlaku bila dua ini dah berperang, di situlah di mana Rusia memberi bantuan kepada Serbia. Sebab Rusia dengan Serbia merupakan satu pakatan yang sama, iaitu pakatan bertiga. Jadi bila Rusia orang kata memberi bantuan kepada Serbia, Jerman tak suka. Jadi Jerman isytiharkan perang terhadap Rusia. Dan bila Rusia kena serang, geng Rusia pula dibantu oleh orang kata satu lagi geng Rusia, iaitu Perancis. Jadi Jerman bila Perancis membantu dan memberi sokongan kepada Rusia, Jerman pula isytiharkan perang kepada Perancis. Nampak tak dekat sini? Alright? Dan bila Jerman dah mula menyerang geng-geng daripada Pakatan Bertiga, dekat sini pula Britain pula mengisytiharkan perang dan menyertai Pakatan Bertiga untuk memerangi Jerman dan juga Austria-Hungary. Dan di situlah sedikit demi sedikit negara-negara lain turut menyertai. Contoh Uthmaniyah menyertai Jerman dalam kuasa tengah. Lepas tu Itali menyertai Pakatan Bertiga. Dan yang terakhir sekali adalah negara yang tidak ada di Eropah tapi dia pun nak join Perang Dunia Pertama, iaitu Amerika Syarikat. Dan Amerika Syarikat juga menyertai Perang Dunia Pertama cuma untuk orang kata nak bagi hype. Alright? Sebab Amerika ni dia ada matlamat utama. Kenapa dia nak join Perang Dunia ni? Nanti kita akan belajar dalam video yang akan datang kenapa Jerman nak menyertai Perang Dunia Pertama. Alright? So, dalam bentuk macam ni, mungkin kamu sudah faham. Alright? Saya dah orang kata buat dalam bentuk visual supaya kamu boleh faham macam mana proses Perang Dunia Pertama ini berlaku. Saya kecil kan? Kita buat dalam bentuk macam ni. Alright? So, kita pergi yang pertama dahulu. So, Perang Dunia Pertama, orang kata, berlaku adalah bermula di mana? Bermula di Eropah. Alright? So, kita akan tengok di kawasan Eropah. Jadi, ini adalah kawasan benua Eropah yang berlaku Perang Dunia Pertama. Jadi, berdasarkan penceritaan saya itu, saya visualiskan dalam bentuk peta. Jadi, yang pertama tu kita belajar, Austria-Hungary bergaduh atau berperang dengan Serbia. Jadi, Austria-Hungary dan Serbia ini duduk sebelah-sebelah, jadi mereka berperang. Di sinilah berlakunya pembunuhan putera Archduke Ferdinand. Dan bila Serbia yang lebih kecil diserang oleh Austria-Hungary yang lebih besar, dekat situlah orang kata Jerman memberi bantuan kepada Austria-Hungary. Jadi Jerman ini dia bagi bantuan kepada Austria-Hungary dan Serbia ni sebuah negara yang sangat kecil tapi dia pun ada geng dia sendiri. Jadi dekat sinilah Rusia telah memberi bantuan kepada Serbia. Dan bila Rusia mula campur tangan, Jerman tak suka. Bila Jerman tak suka, Jerman pula mengisytiharkan perang kepada
Rusia. Dan bila Jerman mula menyerang Rusia, geng Rusia Perancis pula menyerang ataupun membantu Rusia untuk memerangi Jerman. Dan bila orang kata Perancis membantu Rusia, Jerman pula menyerang Perancis. Nampak tak? Semuanya dimulakan oleh Jerman. Jadi Jerman lah semua dia punya orang kata penyebab kepada setiap peperangan ini. Dia apa-apa jadi mesti dia yang akan mengisytiharkan perang. Okey, lepas itu Britain pula, bila dia tengok geng Britain ini, geng-geng dia kena serang, Britain pula mula mengisytiharkan perang kepada Jerman. Okey, dan di situ Turki Uthmaniyah dan Bulgaria juga menyertai kuasa tengah. Dekat situlah sikit-sikit negara lain join. Sebab apa? Ingat tak kita belajar dalam faktor pakatan ketenteraan. Jadi satu negara yang mempunyai pakatan yang sama, mereka akan bantu geng-geng dia dalam pakatan yang sama. Jadi warna biru satu geng yang sama, warna merah satu geng yang sama. Lepas tu Itali pula. Itali dan beberapa negara yang lain lebih kecil menyertai pakatan bertiga, dan di situlah daripada perang yang hanya bermula daripada Austria-Hungary dan Serbia menjadi besar. Dan akhir sekali negara yang tak terletak di benua Eropah turut menyertai Perang Dunia Pertama. Entah datang daripada mana, tiba-tiba dia datang daripada jauh. Alright. Dan negara-negara yang berwarna oranye ini adalah negara yang tidak menyertai. Okey. Di situlah di akhir sekali Amerika pula menyertai pakatan bertiga. Jadi secara kesimpulan ni kita dapat tengok, Perang Dunia Pertama ini terjadi adalah bermula dengan dua negara bergaduh, tetapi dua-dua negara daripada pekatan yang berbeza. Jadi kedua-duanya akan dibantu oleh geng masing-masing. Yang merah akan bantu geng yang merah, yang biru akan bantu geng yang biru. Daripada kecil-kecil besar, jadilah Perang Dunia Pertama. Nampak tak kat situ? Jadi di situlah sebenarnya bagaimana proses kronologi peristiwa Perang Dunia Pertama itu berlaku. Bila ada pergaduhan, kita akan panggil geng. Dan bila panggil geng, daripada pergaduhan antara satu individu dengan satu individu yang lain, dia akan jadi besar. Jadilah pergaduhan yang melibatkan satu dunia atau satu Eropah pada waktu itu. Nampak tak? Jadi ini adalah peristiwa secara ringkas, peristiwa Perang Dunia Pertama. Alright. Jadi itu adalah elemen yang kedua yang kamu kena tahu dalam Perang Dunia Pertama. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Kita ada bahagian yang ketiga, kita nak tengok pengakhiran Perang Dunia yang Pertama. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Dan apa kesan Perang Dunia Pertama kepada Eropah. Jangan lupa subscribe channel saya dan juga turunkan komen kamu di ruangan komen. Jangan juga follow TikTok dan juga Instagram dan social media saya yang lain. Histrozi itu sahaja. Let Histrozi teach you history. Bye.